Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar DHT 01 dan DHT 02. Pada pelajaran kita hari ini, kita akan study tentang link ekosistem. Saya harap kamu semua kekal bersemangat dalam keadaan yang mana kita duduk sekarang ini, iaitu masih berada di rumah masing-masing. Untuk topik link ekosistem ini, kita akan study berkaitan dengan ekosistem konsep. Semua dah belajar tentang ekosistem konsep sebelum ini, bahawa ekosistem ini melibatkan biotic component interact dengan biotic component, iaitu organism interact dengan organism, benda hidup interact dengan benda hidup. Benda hidup ini interact dengan benda hidup dalam pelbagai situasi. Yang pertama, competition, dia compete one another. Yang kedua adalah predation, iaitu lion with the deer. Yang ketiga adalah secara simbiosis. Simbiosis ni antara interaction antara dua benda hidup yang boleh berlaku dalam bentuk mutualism, berlaku dalam bentuk commensalism, dalam bentuk saprophytic. So semua ini adalah benda hidup interact dengan benda hidup. Selain daripada itu, berdasarkan pelajaran yang lepas juga, kita belajar bahawa ekosistem ini juga boleh berlaku antara benda hidup dengan interact dengan benda bukan hidup. Contoh abiotic factor yang melibatkan benda bukan hidup adalah sum of light, memberi kesan kepada fotosintesis, type of substrate and habitat. Yang ketiga adalah nutrient. Semua ni benda bukan hidup yang mana akan mempengaruhi benda hidup tadi. Kita akan study ekosistem konsep ni berdasarkan beberapa contoh. Yang pertama adalah lake ecosystem, yang kedua adalah rainforest ecosystem. Kita akan study lake ecosystem dahulu. Lake ecosystem ni melibatkan fresh water. Bagi negara-negara luar, dia boleh berlaku dalam bentuk glacier yang mencair. Negara kita, tasik terbentuk dengan taburan hujan yang tinggi pada tanah yang rendah. So, berdasarkan lake ecosystem ini, dia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang abiotic, sebagai contoh sum of light. So, cahaya ni boleh penetrate tasik, penetrate the water. Berdasarkan penetration of light tadi, dia bergantung kepada duration of light. Berapa lama cahaya itu akan penetrate. Yang kedua adalah presence of particle in the water, yang akan mempengaruhi kedalaman light penetration. Yang ketiga adalah particle in the air and cloud. Jadi berdasarkan sum of light tadi ni, yang penetrate the lake, kita boleh melihat beberapa fenomena. Yang pertama, kita akan mula study tentang compensation point. Yang kedua, kita akan zonekan tasik berdasarkan light penetration tersebut. Mari kita lihat pelajar macam mana yang berlaku ini. Untuk compensation point ni adalah satu point di mana balance of what? The point of balance between dua perkara. Yang pertama respiration and photosynthesis. Mari kita tengok macam mana dia berlaku. Sebagai contoh, ini adalah light penetration. Semakin dalam tasik, semakin rendah kebarangkalian untuk light penetrate lagi. Sehinggalah pada satu tahap di sini, light cannot penetrate more. So, pada kawasan atas ini, berdasarkan kehadiran cahaya, fotosintesis boleh berlaku. Fotosintesis pada permukaan surface adalah tinggi. Dan fotosintesis semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah ke bawah ini. Dan apabila tidak ada light penetration di bawah ini, maka tidak ada lagi fotosintesis berlaku. Namun, hidupan boleh bergerak daripada atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. So, respiration berlaku at the entire part of the lake. So, pada kawasan di mana fotosintesis dan juga respiration ini berlaku pada kadar yang sama, at the point of balance between photosynthesis and respiration, this level called as compensation point. So, ini adalah compensation point. Jadi, kita akan tengok juga, berdasarkan light penetration juga, kita boleh zonekan tasik tersebut. So, kita boleh tengok, ya, dia ada several zone berdasarkan light penetration. So, let's say again, this light penetration. When the light penetrate sampai this level, at this level. So, kawasan atas ini dinamakan sebagai photic zone. Meanwhile, at the region below from the light penetration, we call as a profundal as well as aphotic zone. The point of balance between photosynthesis and also respiration, we call as compensation point.
Pelajar juga boleh tengok berdasarkan lag penetration ni macam mana kita nak zonekan tasik tersebut. Untuk zoning tasik ni, kita zonekan tasik ini. Yang pertama sekali kita faham ada photic zone. This is based on the light penetration. So photic zone is a upper layer. It's a upper layer. This is a photic zone. Upper layer. This is photic zone. Upper layer. Yeah. Whereas the light is sufficient to penetrate to undergo the process of photosynthesis. So kawasan atas ni penuh dengan producer. So example of producer adalah phytoplankton. So pelajar jangan confuse. Ini plankton. Tapi bila kamu nampak phytoplankton, ini adalah plankton jenis tumbuhan. Ini adalah producer. Pada kawasan bawah. Pada kawasan bawah. Ya. Pada kawasan bawah. Lower layer. Where does no light penetration. So apabila no light penetration, maka producer tak dapat hidup di sini. So photosynthesis tidak berlaku, maka amount of oxygen also drop. So di sini bagaimana hidupan di sini mendapatkan tenaga? Kita tahu ada hidupan di sini dan dia mesti perlukan tenaga. The energy also have there, but energy is not come from the light. Energy is come from the dead organic matter. So apabila berlakunya kematian di kawasan atas ini, dead organic matter ni akan digunakan untuk mendapatkan tenaga bagi hidupan-hidupan di bawah ni. Dan kita dapat lihat pelajar, ya, lake ecosystem juga boleh kita study dia based on the distance from shore. Selain daripada kita study dia based on the light penetration, so lake ecosystem also can be studied based of distance from shore. Tak cukup dengan satu perkataan distance from shore, dia also occur based on the water depth. So based on the distance from shore and water depth. So berdasarkan perkara-perkara ini, kita akan bahagikan tasik ni kepada dua zone. Yang pertama littoral zone, yang kedua adalah limnatic zone. So what is littoral zone? Littoral zone is a zone that close to shore. Kalau kamu perhatikan, ini adalah shore, tebing. So from here until here, ini adalah littoral zone. So littoral zone is a zone that close to shore. Dia shallow water dan apabila dia adalah sangat cetek, maka well lit, penuh dengan sumber cahaya matahari. Ada producer di sini. Producernya adalah rooted and floating aquatic plant. Ada rooted yang berakar dan floating aquatic plant. So rooted dengan floating aquatic plant ini adalah producer dia. Ini biotic component, benda hidup. Rooted dengan floating aquatic plant ni feed by insect, dimakan oleh insect. Contohnya grasshopper. Insect feed by frog. Frog akan feed by the small fish. Ini adalah yang melibatkan food chain yang berlaku pada kawasan littoral zone ini. Semua itu adalah benda hidup. So dekat kawasan ini, kesemua benda hidup ni bergantung kepada cahaya tadi dan juga shallow water yang ada di kawasan ini. So this is most productive zone. And photosynthesis is the greatest there because light is abundance. Selain daripada itu, kita juga akan lihat kewujudan limnatic zone. Limnatic zone ni adalah away from shore. Away from shore. Dan dia adalah open surface water. Kalau tadi adalah yang keadaan yang cetek kan. Ya, kalau tadi adalah well lit. Dan juga kalau ini adalah open surface water. Dan juga dia juga adalah well lit. Ya, sama macam littoral zone. This is also well lit. Cahaya boleh menembusi sepenuhnya. Dan apabila cahaya menembusi sepenuhnya entire of the limnatic zone ini, maka fotosintesis akan berlaku dengan banyak di sini. Kalau tadi fotosintesis bergantung kepada producer iaitu rooted aquatic plant dan juga floating aquatic plant, ini pula kawasan limnatic zone ini fotosintesis bergantung kepada phytoplankton. This is producer. Kamu highlight phytoplankton, ini adalah producer dia. Phytoplankton dimakan oleh plankton jenis haiwan. Dimakan oleh zooplankton. Zooplankton bukan producer. Zooplankton adalah plankton jenis haiwan. So zooplankton feed by the small fish.
Small fish feed by the large fish. So ini berlaku kepada kawasan limnatic zone. Jadi pelajar akan tahu berikutnya. Terdapat juga zone iaitu aphotic zone yang kita kena study dia sebagai profundal zone. Profundal zone ni adalah light cannot penetrate because of its depth. Namun dia dapatkan sumber tenaga daripada food drift. Ya, di mana ada depth organic matter yang drift daripada littoral dan limnatic zone. So drift ni jatuh ke bawah ni. So jadi kehidupan di bawah ini dapat mengambil energi dalam bentuk depth organic matter that come from the littoral and limnatic zone. This is profundal zone. So kita nampak profundal zone berada di kawasan di mana no light penetration. Selain daripada itu, untuk laut tasik yang dalam terdapat satu zone lagi iaitu pelagic zone, iaitu open water consists of photic and aphotic zone. Dan kemudian kita akan ada satu lagi dasar tasik iaitu benthic zone, iaitu sediment at the bottom of soil. So this is a sediment at the bottom of the soil. Begin from here until there. So ini terdiri daripada sand and organic and inorganic sediment. Ada sand, ada organic sediment, ada inorganic sediment. Kawasan ini adalah satu lagi zone yang kita panggil sebagai zone of decomposition. Zone penguraian. Untuk menjalankan penguraian ini, dia memerlukan dua hidupan yang penting, iaitu bacteria and fungi. So benthic zone ini dipenuhi oleh bacteria and fungi. Bacteria and fungi ini dikatakan sebagai benthos. Ya, so fahamkan dengan baik kawasan-kawasan ini. Kemudian kita akan study tentang terrestrial ecosystem. Untuk terrestrial ecosystem kita akan berhenti dan kita akan study dalam untuk video yang akan datang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.